tips dalam hartanah lelong. Sebenarnya ramai juga yang tanya macam mana kita nak dapatkan harga rumah lelong yang murah kan. Sebenarnya kita kena rajin melihat listing-listing rumah lelong. Dia bukan macam new project undercon kan. Bila ada kita nak tu ada banyak unit dekat situ kan yang available. Tapi lelong ni dia lain sikit. Jadi kalau ada area situ adalah keluar kan. Jadi bila kita selalu tengok listing tu, kita akan dapat pilihan yang lebih banyak. Selain daripada tu, dia lebih kepada membeli mengikut kemampuan masing-masing. Sebab mungkin nak kena ambil kira dari segi kos sara hidup yang semakin meningkat. Tapi kemampuan untuk kita bayar bulanan tu, takut rumah tu terlelong pula kan. So pesanan untuk mereka di luar sana yang ingin menceburi bidang hartanah lelong sebenarnya bila kita membeli rumah, kita kena tahu apa objektif kita, apa kelebihan kawasan ni, kenal pasti apa kekurangan kawasan tersebut. Selain daripada kajian, kemampuan untuk membayar loan tu sangat-sangat penting. Sebab kita tak nak dibelenggu oleh bayaran installment yang tinggi. Sekian daripada saya, harap dapat manfaat untuk semua. Di dalam konsep dekorasi ini terdapat pelbagai jenis gaya ataupun design. Di antaranya, kita ada gaya luxury ataupun mewah. Ramai orang anggap mewah ni mesti mahal. Ya betul, kebanyakannya macam tu. Tapi kita ada juga boleh buat gaya mewah tapi dengan kos yang minimum. Seperti contoh, ciri-ciri mewah ni perlulah ada benda yang bersinar ataupun berkilau, berwarna emas, and then penggunaan furniture pula, furniture yang besar. Untuk rumah yang kecil, kita boleh menggunakan warna-warna yang cerah. Sebab tu kita lihat rumah mewah banyak menggunakan wainscoting pada dinding supaya kelihatan more details. Kemudian penggunaan cermin itu perlu juga. Cermin tu untuk membuatkan ruang tu nampak besar dan lebih eksklusif. Kemudian penggunaan ornament ataupun barang-barang dekorasi yang berkonsepkan emas ataupun berkilat. Seterusnya, selain konsep luxury, yang famous yang selalu orang buat adalah konsep-konsep minimalis. Kita kena faham apa itu minimalis. Dekat dalam rumah ni, kalau nak buat konsep minimalis ni paling senang sebenarnya. Kita perlukan perabot-perabot asas je. Contoh kalau ruang tamu, kita hanya perlukan sofa. Cukup satu, kita buat je yang besar terus. L-shape sebagai contoh. And then kita ada TV cabinet yang sangat simple, yang tak banyak lines, tak banyak design, yang very straightforward. Itu adalah minimalis yang sebenar. Hiasan-hiasan dinding pula tak perlu kita nak tambah macam luxury, kita ada tambah nilai di dinding. Nak perlukan ada wainscoting, design wainscoting yang timbul-timbul. Kita tak perlukan benda-benda macam tu. Kita hanya biarkan kosong. Kita akan catkan dengan warna yang satu warna saja. And then kalau kita nak letakkan sedikit decoration, kita boleh letakkan satu frame decoration yang besar and that's it. Simple, straight line dan of course kena praktikal. Seterusnya, gaya industrial. Okey, apa yang perlu ada dalam gaya industrial ni? Selalunya penggunaan batu-bata merah. Kita boleh menggunakan wallpaper batu-bata merah instead of kita menggunakan real batu-bata punya finishing. Seterusnya, kita juga boleh menggunakan kemasan-kemasan metal. Metal-metal yang macam nampak rough tu sebagai kita punya kerusi ataupun meja ataupun kemasan dekat dinding. Kayu-kayu rustik yang dijadikan perabot seperti meja makan, just kita finishing dengan clear coating. Jadi saya lihat konsep begini boleh juga menjimatkan kos kerana contoh batu-bata tu kita tidak memerlukan plastering, jadi kita ada penjimatan kat situ. Satu lagi tips yang saya nak share, jika anda berhasrat nak menjualkan semula rumah lelong anda ni tadi, haruslah kita mengawal pembelanjaan renovasi tersebut. Bila kita overspend, kita jual semula, kita akan mengalami kerugian. Demikian tadi perkongsian saya tentang tips dekorasi rumah. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like dan share video ini.